warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ni apa khabar cikgu? Baik, alhamdulillah. Ni boleh tak cikgu perkenalkan diri sedikit dari segi nama cikgu, lepas tu mengajar di mana dan jawatan yang dipegang sekarang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Haji Rujahan bin Abdullah. Sekarang ni bertugas di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu Negeri Sembilan. Jawatan terkini adalah penolong kanan hal ehwal murid yang menguruskan semua murid-murid di sekolah tersebutlah. Okey. Alhamdulillah. Kira dah berapa lama cikgu mengajar dekat sana? Saya mengajar di Semak Labu tu. Saya mengajar di situ bermula pada 1 Oktober 2016 lah. Pertukaran jawatan daripada Sekolah Menengah Agama Persekutuan Bentung ke Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu, daripada guru kanan sains matematik kepada penolong kanan hal awam murid lah. Dah hampir 4 tahun lah. 4 tahun. 16. Maksudnya bulan 10 ni cukup 4 tahun. Kira sebelumnya memang cikgu pernah mengajar lah. Ya, saya pengalaman mengajar selama tahun ni lah tahun yang ke-30 lah. 30 tahun. 30 tahun dah. Mula mengajar tahun 1990. Mungkin cikgu-cikgu pun tak ada lagi. Tak lahir lagi. Tak lahir lagi. Okey. Okey. Ya. Okey. Boleh kami tahu apa visi misi sekolah Semak Labu ni? Okey. Visi dan misi sekolah ni dia hampir samalah ke semua sekolah di Malaysia. Dia menggunakan visi KPM, iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala misi pula ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Itu adalah misi dan visi. Samalah untuk semua sekolah. Dia menggunakan visi yang diberi oleh KPM lah. Kita pun ikut KPM lah. Okey. Faham. Kira memang untuk sekolah sendiri tak ada visi. Memang sekolah saya pun memang sekarang dah tak ada dah. Semua sekolah dia gunakan visi yang sama daripada KPM lah. Itu arahan terkini daripada KPM. Faham. Okey. Jadi boleh cikgu bagi tahu apa je rancangan planning ataupun aktiviti yang sekolah dah buat ataupun akan buat untuk capai visi misi tersebut? Okey. Maksudnya kalau kita nak pendidikan berkualiti, kalau insan terdidik, biasanya yang pertamanya kita memupuk sasiah pelajar dari segi adab, kerohanian dan sebagainya lah. Maksudnya contohnya seperti mematuhi peraturan sekolah, kemudian mengikuti apa saja aktiviti sekolah seperti aktiviti agama, aktiviti pembelajaran dan sebagainya lah. Jadi termasuklah seperti penggunaan ICT di sekolah kan. Menggunakan pengajaran abad ke-21. Kemudian sekolah dalam taman, maksudnya sekolah tu kita hias dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan lah ataupun bunga-bungaan supaya dia lebih cantik dan menarik. Kemudian yang ketiga, kita untuk memenuhi visi itu kita menguatkuasakan undang-undang dan peraturan sekolah lah. Peraturan sekolah yang sedia ada supaya dipatuhi oleh semua penghuni sekolah, termasuk kaki tangan dan sebagainya lah. Kemudian yang keempatnya, untuk melestarikan sistem pendidikan, kita menerapkan nilai-nilai murni. Nilai murni kepada pelajar seperti kasih sayang, menghormati, berhemah tinggi, berdikari, baik hati, berani dan berketerampilan lah. Itu ada beberapa perkara lah yang kita titik beratkan
agar misi dan visi KPM tu tercapai. Jadi dari segi cikgu sendiri sebagai penolong kanak dewan murid, penekanan cikgu untuk dalam capai visi misi tu adalah lebih terarah ke mana? Saya lebih ke arah kemenjadian murid lah. Contohnya satunya pembentukan sasiah lah. Sasiah murid supaya murid kita ni daripada sasiah tu dia boleh bawa daripada ni, dia bawa sampai dia ke alam pekerjaan nantilah. Sasiah seperti hormat menghormati kan, mematuhi peraturan, kemudian kasih sayang, berdikari, berhemah tinggi dan sebagainya lah. Faham. Okey. Dalam nak mencapai visi misi tersebut tu, cikgu sendiri, cikgu kira bahagian atasan, admin, pentadbiran. Guru-guru sendiri mesti akan hadapi pelbagai cabaran untuk capai misi dan visi tu. Okey. Ada beberapa cabaran lah yang saya hadapi seperti kerenah guru kan, kerenah anak murid, kerenah pekerja. Biasanya mereka ni tidak mematuhi peraturan, cuba melanggar peraturan dan sebagainya lah. Itulah yang kekangan yang dihadapi. Tapi insya-Allah dengan cara berhemah, saya akan memberi teguran lah secara berhemah untuk memperbaiki semua yang dirasakan mengalami kelemahan tu. Dari segi untuk menghadapi cabaran tu, tak ada sebagai pemimpin lah, sebagai seorang pemimpin tak memaafkan lagi ke? Faham tak soalan saya? Sebagai pemimpin apakah cabaran yang saya hadapi? Sebagai pemimpin. Okey, sebagai pemimpin, kalau kira saya di sekolah ni orang yang ketiga lah. Orang yang ketiga di sekolah selepas pengetua, PK1 dan PKM. Menghadapi ada jugalah cabaran-cabaran seperti termasuk guru-guru yang tidak mematuhi peraturan, mungkin datang lewat sekolah, kemudian mungkin keluar waktu kerja dan sebagainya lah. Itu dari segi guru. Yang tu saya rasa kita boleh tangani lah. Maksudnya Tuan Pengetua akan memanggil guru-guru tersebut dalam bilik dia lah dan menegur secara berhemah lah. Kemudian bagi murid-murid pula, ada murid-murid yang cuba melanggar peraturan kan. Mungkin dalam 2 atau 3% pelajar yang melanggar peraturan seperti fly, ada yang fly malam kan, fly malam. Kemudian ada yang lambat turun solat subuh kan. Jadi saya menekankan situ, kalau solat subuh saya menekankan sekarang ni saya buat program menerapkan nilai murni. Saya gunakan 1 imam 1 salam. Maksudnya pelajar tak boleh masbuk lah. Pelajar tak boleh masbuk. Kemudian kalau masbuk, kita akan rotan lah pelajar tersebut. Kemudian kita maklum kepada ibu bapa mereka lah. Jadi ibu bapa mereka akan tahulah keadaan anak-anak mereka. Kadang-kadang anak-anak ni depan ibu bapa dia cakap lain, depan kat sekolah dia buat lain. Saya rasa itulah kekangan yang dihadapi di sekolah. Tapi insya-Allah kita berusahalah untuk menangani cabaran-cabaran tersebut lah. Seterusnya, terima kasih cikgu. Seterusnya Intan. Saya nak tanya pasal kemahiran kepimpinan. Sebagai seorang guru, saya rasa apa yang kemahiran leadership apa yang paling penting sebagai seorang guru dekat sekolah? Okey, terima kasih Puan Intan. Bagi saya lah selaku pemimpin, yang paling pentingnya ialah kita hendaklah sentiasa, yang pertamanya hormat menghormati antara sama lain lah, sama cikgu. Dan satu yang pentingnya kita sentiasa bersangka baiklah kepada cikgu. Jangan kita hanya tengok dia buat macam tu kita dah rasa dia buat kesalahan kan. Jadi kita ada hubungan yang rapat lah, kita hubungan rapat dengan cikgu, give and take, kemudian kita bagi nasihat. Kemudian kita pun maklum kalau kita takbir pun kita kan manusia kan, ada kesalahan. Kalau kesalahan saya maklum supaya mereka juga menegur pentadbir-pentadbir di sekolah kan.
untuk kita menaikkan lagi nama Smart Labu ni lah. Itu. Tu Waintan. Okey. Ustaz rasa kenapa seorang guru tu perlu ada leadership skill ni? Kenapa pentingnya leadership skill? Sebagai guru, kata kalau di sekolah, dia adalah pemimpin kepada anak murid lah, anak murid kita. Walaupun dia tidak jadi pemimpin ataupun barisan pentadbir, dia merupakan adalah satu contoh, role model kepada anak-anak kita yang berada di sekolah. Mereka, anak-anak ni akan lihat cikgu, pakaian cikgu, rambut cikgu, bagaimana cikgu bercakap dan sebagainya. Dan benda ini akan dijadikan teladan. Mereka akan mengikuti. Jadi cikgu sebagai seorang pemimpin perlulah menunjukkan teladan yang baiklah untuk dicontohi oleh anak murid mereka. Ya betul. Okay. Jadi kalau seorang guru tu tak ada leadership skill tu, apa akan jadi dekat sekolah tu? Maksudnya dari segi pelajar dia, kepimpinan sekolah tu. Okey, saya tengok kalau leadership skill ni yang paling penting ialah bertanggungjawab lah. Bertanggungjawab maknanya seorang guru tu perlu bertanggungjawab, terutamanya dia menyelesaikan amanah dia sebagai pemimpin atau sebagai guru, mengajar sebilangan waktu setiap hari lah, dan memberi pendidikan kepada anak murid dia secara ikhlas dan tidak mengharapkan apa-apa. Mungkin dia harapkan kejayaan bagi anak-anak begitulah. Jadi pentingnya guru adanya sifat kepimpinan yang boleh dipupuk melalui pemerhatian, pergaulan dan sebagainya. Okey. Ya, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan seterusnya, seperti yang sudah maklum, Cikgu sudah memegang jawatan sebagai pimpinan sekolah. Ya. Jadi apakah cabaran sebagai seorang pemimpin dan bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah itu? Sebagai PKM, saya tengok saya banyak mengurus anak-anak lah. Anak-anak, satunya saya anggap anak-anak tu macam anak-anak saya lah. Yang penting anak saya. Kemudian anak-anak tu saya anggap macam kita sentiasa berhubung, mempergunakan pendekatan kasih sayang. Kalau berlaku dia buat salah, kita jangan terus pedik atau maki dia, kita rapat kat dia, kita gosok-gosok dia, lelaki lah, tidak perempuan. Kita gosok-gosok dia dan kita tegur lah, kenapa buat macam ni dan kita bagi peneguhan dia, kenapa tak boleh buat benda ni. Jadi kadang-kadang budak-budak ni dia, anak-anak ni dia faham kan, bila kita tegur secara baik, dia tidak akan mengontak. Tapi kalau kita tegur dia secara yang tidak berhemah, mungkin anak-anak ini akan dendam dan dia akan menyimpan dendam pada kita. Mungkin akibatnya barang-barang kita yang mereka akan kelar. Contohnya kereta diconting dan sebagainya lah. Jadi adakah cikgu merasakan hubungan antara cikgu dan anak murid tu sangat penting? Ya. Hubungan cikgu dan anak murid tu sangat penting lah. Kalau bakal guru ni, kalau boleh dekatilah anak murid tu sebagai satu, kita pemimpin, kita tunjukkan dia. Kemudian satu lagi sebagai kawan, sebagai sahabat ataupun sebagai ayah, sebagai ibu yang boleh. Biasanya pelajar-pelajar yang berada di asrama ni, ayah dia jauh kan, dia kat sana. Jadi kita lah sebagai ayah dan ibu mereka untuk membimbing, memberi nasihat dan sebagainya lah. Baik cikgu, terima kasih. Soalan yang terakhir, apakah nasihat yang boleh diberikan kepada bakal-bakal guru untuk meningkatkan kemahiran kepimpinan? Okey, insya-Allah semuanya akan jadi cikgu yang berdedikasi. Yang pertamanya kita terapkan macam saya moto hidup saya gunakan ikhlas dan istiqamah lah. Yang pertama, saya ikhlas dengan anak murid, ikhlas dengan rakan-rakan guru dan
kita tegur mereka, kita tak ada apa-apa dendam lah. Kita anggap kita satu lagi kita sentiasa bersangka baik kepada mereka dan selalu adakan hubungan yang rapat lah, At least kita macam satu keluarga lah. Memang kalau kat sekolah saya galakkan cikgu-cikgu ni kita buat potluck. Mungkin potluck kita buat seminggu sekali kan. Masing-masing buat makanan, makan dan sebagainya. Kemudian kita juga buat mungkin hari keluarga kan. Kita buat keluarga, berkenal-kenalan sama-sama keluarga. Semua keluarga cikgu tu macam keluarga kita. Jadi insya-Allah cikgu-cikgu ni dia akan berasa seronok mengajar bila tidak ada tekanan daripada pihak pentadbir. Biasanya pentadbir kalau dia buat pemantauan pun dia pantau just cara cikgu mengajar dan kemudian dia tegur. Kemudian kalau cikgu-cikgu baru kita ada program PLC, kita ada mentor kan. Mentor ni akan menguruskan cikgu baru, cara mengajar yang baik kan. Cara berurusan dengan pelajar, berurusan dengan kawan-kawan, berurusan dengan pengetua dan sebagainya lah. Okey, baik cikgu, terima kasih. Okey. Khususnya kepada Raihan. Terima kasih cikgu atas jawapan-jawapan yang diberikan. Alhamdulillah tercapailah apa yang ingin kami sampaikan sebab dia lebih kepada melihat kepimpinan cara pentadbiran lah. Okey. Itu sajalah soalan daripada kami. Terima kasih banyak kepada Cikgu Rojahan sebab sudi meluangkan masa dan untuk menjawab persoalan-persoalan kami. Terima kasih banyak. Okey.